Pengurusan tadika membawa maksud satu proses merancang, berorganisasi, mengarah dan mengawal penilaian sumber bagi tujuan untuk menghasilkan pengurusan tadika yang berkualiti dan bermakna yang diperlukan oleh murid tadika untuk mencapai matlamat tadika yang tertentu. Dari sini kami mengulas beberapa topik yang penting iaitu etika perguruan, alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak, perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di taska atau tadika, peranan guru dalam memastikan keselamatan di taska atau tadika, akhir sekali merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak. Apakah etika? Etika berasal dari perkataan Greek, ethos yang bermakna watak atau adat resam. Adat resam masyarakat membentuk watak manusia. Kini istilah etika dikaitkan dengan kemoralan di mana individu dalam sesuatu masyarakat bertindak tertakluk kepada budi pekerti moral yang dipersetujui. Memang sukar menentukan maksud etika. Mereka ialah beberapa definisi etika. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 1995 mentarikh etika sebagai nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan. Bagi Institut Integriti Malaysia 2007 mendefinisikan etika sebagai himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. Kamus Dewan Oxford 1994 mendefinisi etika sebagai prinsip moral. Terdapat beberapa etika perguruan yang perlu diikuti oleh guru. Yang pertama, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Yang kedua, menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Yang ketiga, memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Yang keempat, mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Yang kelima, mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Selain itu juga, etika perguruan, guru mestilah mempunyai niat yang betul. Prinsip pertama, guru yang menjalankan kerjanya dengan niat yang betul akan memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan, misi, matlamat dan objektif institusi serta agama dan negara. Amalan prinsip ini menyumbangkan kepada mutu pendidikan serta semua pihak berkepentingan. Alat permainan untuk perkembangan kanak-kanak. Mainan bukan hanya sahaja untuk keserokan, tetapi untuk cara merangsang emosi, sosial, fizikal dan kognitif diorang. Terdapat macam-macam permainan yang amat disarankan untuk kita main bersama-sama dengan kanak-kanak. Umumnya terdapat banyak permainan yang dijual di pasaran, tetapi hanya ada beberapa sahaja yang membantu dalam perkembangan kanak-kanak. Antaranya blok dan mainan binaan. Blok dan mainan binaan dapat merangsang perkembangan otak kanak-kanak. Menurut kajian, kanak-kanak yang berusia 3, 4 dan 5 tahun yang kerap bermain blok dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam pembelajaran matematik. Blok dan mainan binaan yang kita boleh pertimbangkan untuk beri kanak-kanak main, antaranya blok kayu dan juga Lego. Yang kedua, permainan kanak-kanak menyusun dan menyelesaikan masalah, seperti contoh jigsaw puzzle ataupun susun gambar. Dalam permainan ini, kanak-kanak dapat menggunakan kemahiran motor halus, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran dalam menyusun gambar, ingatan dan menggunakan koordinasi mata dan juga tangan. Kajian, kanak-kanak berusia 2 hingga 3 tahun dapat menyelesaikan 4 hingga 12 keping gambar, manakala kanak-kanak prasekolah dapat menyelesaikan 12 hingga 20 keping gambar. Mainan play-doh, selam dan juga bola dapat meningkatkan koordinasi mata dan juga tangan, iaitu dengan cara menggenggam dan juga memegang.
Terdapat 3 permainan yang dapat menggunakan kedua-dua belah tangan, iaitu Play-Doh, slime dan juga bola. Permainan yang keempat iaitu mainan kanak-kanak atau kita panggil as a pretend play. Pretend play ni dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi emosi, sosial dan juga konektif. Permainan ini akan membantu perkembangan sosial dan juga emosi kanak-kanak. Yang mana contoh permainan yang mereka boleh bermain adalah doktor-doktor, memasak, jual beli ataupun menjadi cikgu. Permainan ini juga dapat membantu mereka mencari kemahiran sosial mereka dan juga membantu mereka mencapai satu tahap di mana mereka dapat tahu apa minat mereka dalam kehidupan. Permainan yang kelima iaitu permainan seni dan craft. Permainan ini dapat membantu meningkatkan imajinasi dan kreatif kanak-kanak. Yang mana kita dapat lihat di mana diorang boleh meluahkan perasaan mereka melalui seni dan craft yang mereka hasilkan. Kesimpulannya, tidak kira permainan apa yang kita berikan kepada kanak-kanak, aspek keselamatan harus diutamakan. Jangan marahi mereka jika permainan bersepah, tetapi nasihati mereka selepas bermain dan didiklah mereka untuk mengemasnya semula. Rancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di tadika atau taska. Setiap ruang kawasan kelas pasti mempunyai fokus atau peluang tertentu untuk pembelajaran. Merancang pembelajaran ruang perlu dibuat dengan teliti dan memerlukan perancangan yang rapi. Segala aktiviti pelajaran dan pembelajaran yang dijalankan di ruang pembelajaran dan persekitaran prasekolah perlu diberi perhatian yang lebih mendalam. Kesemua ruang pembelajaran di dalam atau di luar perlu disesuaikan dengan tujuan dan objektif yang telah ditetapkan. Ruang pembelajaran mestilah bersih, tidak terlalu sempit oleh perabot dan pencahayaan yang bagus. Selain itu, pengudaraan yang baik. Aspek ini sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya aspek ini tidak diambil berat, ianya akan mendatangkan aspek ketidakselesaan kepada guru dan kanak-kanak. Objektif pembelajaran juga tidak akan tercapai. Dapat 5 ruang dalam prasekolah iaitu ruang belajar, ruang makan, ruang bilik air, ruang membaca dan ruang bermain. Ruang-ruang ini sangat penting dalam sesebuah prasekolah kerana adanya ruang-ruang ini, kanak-kanak dapat melihat dengan lebih jelas tentang pilihan ruang untuk menjalankan aktiviti tertentu. Yang pertama, keselamatan di dalam bilik kelas yang perlu dititikberatkan ialah guru dan pembantu guru perlu memberi perhatian sepanjang masa ketika murid-murid berada di dalam kelas. Seterusnya, bilik darjah perlu terletak di aras bawah. Selain itu, pintu dan tingkap perlulah dipasangkan dengan jerijik besi supaya keselamatan kanak-kanak lebih terjamin. Yang terakhir, keadaan kelas haruslah sentiasa bersih dan kemas serta tiada halangan. Yang kedua, keselamatan di luar bilik darjah. Ruang di kawasan luar bilik darjah haruslah sentiasa dikunci dan dipagar. Yang kedua, permukaan longkang dan permukaan lain mestilah ditutup supaya kanak-kanak tidak terjatuh. Yang ketiga, memastikan segala peralatan yang rosak dan tajam diletakkan di kawasan yang berasingan dan jauh daripada perhatian kanak-kanak. Yang ketiga pula iaitu tandas. Keselamatan di tandas. Lokasi tandas haruslah berhampiran dengan kelas. Selain itu, tandas sesuai dengan ketinggian murid-murid. Nombor yang seterusnya, lantai haruslah sentiasa bersih dan kering supaya kanak-kanak tidak mudah tergelincir atau terjatuh. Yang keempat, keselamatan di kawasan dapur. Kawasan dapur merupakan kawasan larangan bagi murid-murid dan tidak dibenarkan sama sekali masuk kecuali ketika mengambil makanan dengan pemantauan guru dan penolong pengurusan guru di tepi. Selain itu, murid perempuan yang berambut panjang haruslah menyikat rambut dengan kemas atau menggunakan topi supaya rambut tidak jatuh ke dalam makanan. Peranan guru dalam memastikan keselamatan kanak-kanak
di taska ataupun tadika amat penting kerana ia dapat menjejaskan keselamatan dan juga akan menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak, dan juga ia dapat menunjukkan sikap kecuaian guru terhadap kanak-kanak tersebut. Oleh itu, ada pelbagai aspek keselamatan untuk menjamin keselamatan kanak-kanak di taska dan juga tadika. Antaranya, guru perlu memasang ataupun menutup permukaan yang tajam dan keras seperti almari, kursi dan juga meja supaya kanak-kanak tidak terkena dan juga akan mengurangkan kesakitan daripada di bahagian tangan dan juga pada bahagian muka. Selain itu, guru juga perlu menyimpan peralatan yang tajam seperti pisau, gunting dan sebagainya di tempat yang khas dan juga di kawasan yang tidak boleh capaikan oleh kanak-kanak. Akhir sekali, guru perlu memastikan pintu pagar tadika hendaklah sentiasa ditutup supaya kanak-kanak tidak bermain di luar kawasan tadika tanpa pengetahuan ataupun kebenaran daripada guru. Merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak memerlukan pemakanan yang seimbang dan bernutrisi, terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan air. Masing-masing memainkan peranan yang amat penting bagi pembesaran dan kesihatan badan kanak-kanak. Berikut merupakan keperluan nutrisi bagi setiap kelas makanan. Yang pertama, karbohidrat. Makanan yang mempunyai karbohidrat seperti roti, nasi dan ubi kentang merupakan makanan yang banyak memberi tenaga kepada badan kanak-kanak. Yang kedua, protein. Ikan dan susu merupakan sumber asas bagi protein. Protein adalah penting untuk membaiki tisu-tisu yang rosak atau mati. Yang ketiga, iaitu lemak. Sumber untuk mendapat kandungan lemak seperti margarin, minyak, kekacang dan sebagainya. Yang keempat, kanak-kanak memerlukan vitamin untuk perkembangan mereka seperti vitamin A, B, C, D, E dan K. Ia memainkan peranan penting dalam menukar nutrisi kepada tenaga untuk tubuh dan meningkatkan rintangan dalam kalangan kanak-kanak. Vitamin A baik untuk penglihatan dan perkembangan kanak-kanak. Vitamin B membantu untuk melahirkan satu enzim penting bagi meningkatkan keupayaan metabolisme gula, lemak, protein dalam tubuh kanak-kanak. Vitamin C pula membantu untuk mengembang dan memelihara tulang, gigi, usi, ligamen, saluran darah dan mengurangkan sisa berbahaya kepada tubuh dan toksin yang dihasilkan oleh tubuh kanak-kanak. Vitamin D membantu mengawal kalsium dalam tubuh kanak-kanak dan membantu menguatkan tulang dan gigi yang sihat. Vitamin E pula membantu tubuh untuk melawan pengoksidaan dan menghapuskan toksin daripada tubuh kanak-kanak. Vitamin K membantu untuk memastikan pembekuan darah. Vitamin K juga boleh digabungkan dengan kalsium untuk membantu menguatkan tulang mereka. Kesimpulannya, pengurusan taska atau tadika perlulah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan seperti membeli buku panduan di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pergi ke kursus yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka yang berkemampuan untuk membuka taska dan tadika sendiri perlulah ada banyak pengalaman dari bidang pendidikan awal kanak-kanak dan tahu tentang cara-cara penubuhan tadika dan taska tersebut.